Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'adatul Firdaus binti Khairullah, GB 03785. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk pada muka surat 35 dan 36. Bismillahirrahmanirrahim. فالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدريج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير وجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل تبتل فقال وتبتل إليه تبتولا لم يفيد غير التدرج وكذلك لو قال وبتل نفسك إليه تبتيلا لم يفيد غير التكثير ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة الأخرى وجمعهما فهو بدل أن يقول وتبتل إليه تبتلا وبتل نفسك إليه تبتيلا جاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى الآخر ووضعهما وضعا فنيا فكسب المعنيين في آن واحد وهذا باب شريف جليل. Bermakna, maka Allah Subhanahu telah mendatangkan dengan fi'il dengan makna at-tadrij, yakni beransur-ansur, kemudian mendatangkan dengan masdar, yakni kata terbitan, dengan makna lain iaitu banyak. Dihimpunkan dua makna dalam satu ibarat yang ringkas, dan kalau datang dengan masdar fa'il tabattala, maka berkata wabattala watabtala ilaihi tabtulan, tidak memberi faedah kecuali at-tadarruj, yakni beransur-ansur. Demikian juga kalau berkata wabattala nafsaka ilaihi tabtilan, tidak memberi faedah kecuali banyak. Tetapi dikehendaki dua makna, maka didatangkan ibarat dengan fa'il dan satu lagi dengan masdar, dan dikumpulkan sebagai ganti kata-kata watabattal ilaihi tabtulan wabattal nafsaka ilaihi tabtilan. Didatangkan dengan fa'il mempunyai makna tersendiri, dan apabila didatangkan dengan masdar mempunyai makna yang lain pula, dan diletakkan keduanya menunjukkan kesenian, maka menjadikan dua makna dalam satu ungkapan ini merupakan satu bab yang mulia. Jaa fi at-tafsir al-qayyim ومصدر تبتل إليه تبتلا كتعلما وتفهما، ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل ليصير لطيف، فإن في هذا الفعل إذانا بالتدريج وتكلف وتعلم وتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتولا،
Fafahima al-ma'nayani minal fa'il wal masdarihi. Dalam tafsir Al-Qayyim, perkataan tabattal masdarnya tabattulan, seperti mana ta'allum wa tafahum. Tetapi apabila fa'ala, masdarnya at-taf'il, kerana ada rahsia yang halus, ada rahsia yang tersembunyi. Dalam fa'il ini membolehkan untuk beransur-ansur, bagi tanggungjawab, belajar banyak dan bersangatan. Itu tadilah yang at-tadrij, at-takalluf, at-ta'lim, at-ta'allum wa takassur tadi tu. Didatangkan dengan fa'il yang menunjukkan pada keduanya, dan masdar menunjukkan yang lain, seperti mana yang dikata battala nafsaka ilallah, mengasingkan diri kepada Allah, tabtilan, dengan sebenar-benarnya lah, wa tabattala ilahi tabattulan. Okey. Fafahima al-ma'nayani, dan maka apa yang difahami maksud keduanya adalah daripada fi'il dan juga masdar, yang mana battala nafsaka tu adalah fi'il, tabtilan masdar, tabattala tu fi'il rubai, dan tabattulan di dalam ayat itu adalah masdar. وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز، وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية، بل انظر الوضع والفني التربوي الآخر، وهو أنه جاء بالفعل الدال على التدرج أولا، ثم بالمعنى الدال على الكثرة والمبالغة بعده، وهو توجيه تربوي حكيم. إذ الأصل أن يتدرج الإنسان من قلة إلى الكثرة، والمعنى أحمل نفسك على تبتل والانقطاع إلى الله في العبادة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكثرة، والمعنى ابدأ بالتدرج في العبادة وانتهى بالكثرة، وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة والمبالغة أولا، ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف فيما بعد، بل الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على شيء من القلة إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفا ثابتا له، فهو وضعها وضعا تربويا أيضا. Dan ia banyak dalam Al-Quran, dan ia daripada sebaik-baik ringkasan, dan bukan semua dalam kes atau bahagian ini, ayat-ayat ini meliputi semua, tetapi dari segi aspek pendidikan kesenian at-tarbawi yang lain, dan ia didatangkan dengan fa'il yang menunjukkan satu demi satu, kemudian dengan makna yang menunjukkan bersangatan dan sesudahnya, iaitu ke arah pendidikan yang bijak. Kerana asal manusia itu berperingkat-peringkat daripada sikit kepada banyak, dan makna bawalah dirimu kepada pengasingan diri
dan akhirnya sampai kepada Allah satu demi satu sehingga kamu sampai ibadah kamu itu menjadi banyak. Dan maknanya ibadah itu dimulai dengan beransur-ansur dan diakhiri dengan banyak. Bukanlah daripada sesuatu yang banyak meletakkan bukanlah daripada sesuatu yang bijak meletakkan sirah, yakni ungkapan yang menunjukkan banyak dan bersangatan pada permulaan, kemudian baru letakkan yang menunjukkan beransur-ansur. Bahkan cara kebiasaan manusia itu bermula dengan beransur-ansur dalam membawa diri kepada sesuatu daripada sikit kepada banyak sehingga menjadi sifatnya yang tetap. Setelah biasanya manusia ni bermula dengan sedikit, kemudian menjadi banyak. Begitulah. Summa unzur kaifa wada'aha rabbana wad'an fanniyan ajiban akhar. فجاء للدلالة على معنى التدرج والحدوث بالصيغة الفعلية لأن الفعل يدل على الحدوث وتجدد، فقال وتبتل. ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرار. فجاء لكل معنى بما يناسبه. Bermakna maka lihatlah bagaimana Allah meletakkan seni yang hebat daripada segi dan sisi yang lain untuk menunjukkan makna at-tadarruj dan huduth dengan ungkapan fa'il. Kerana fa'il menunjukkan peristiwa ataupun kejadian yang menunjukkan makna kerana fa'il menunjukkan peristiwa ataupun kejadian dan memperbaharui, maka dikatakan watabattala didatangkan untuk menunjukkan makna al-mubalaghah bersangatan, wal kathrah banyak, was-subut tetap, bisiratil ismiyah dan ungkapan ismiyah pula menunjukkan subut wa kathrah kerananya adalah hal ataupun keadaan yang tetap yang dimaksudkan dalam ibadah. Adapun keadaan at-tadarruj, yakni beransur-ansur tadi itu, dalam hal ini ia mengikut masa yang dimaksudkan daripadanya ialah berpindah-pindah mengikut waktu, bukannya sekaligus, bukannya berterusan dan bukan pula tetap. Ia tidak berterusan dan tidak tetap. Semua-semua itu mempunyai makna yang sesuai dengan keadaannya. Wa mithluhu qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan wa'ida.
والقياس أن يقول أيضلهم إضلالا بعيدا لأن مصدر أضل الإضلال أما ضلال فهو مصدر ضل. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد ضل ضلالا بعيدا. والمعنى أن يضلهم فيضلوا ضلالا بعيدا. وقد جمع المعنيين الإضلال والضلال في آن واحد. Dan contohnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan syaitan berusaha menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 60. Dan ayat ini dikiaskan dalam ayat ini iaitu ayudhillahum idlalan ba'ida. Kerana masdar adalla ialah al-idlal, manakala masdar dhalla adalah ad-dhalal. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang bermaksud maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Dan makna bagi ayat ini adalah dia menyesatkan mereka, maka sesatlah mereka dengan kesesatan yang jauh. Maka terkumpul dua makna, yakni al-idlal dan ad-dhalal pada masa yang sama. Wal ma'na anna syaitan yuridu ayudhillahum thumma yuridu ba'da dhalik ayadhilluhum bi anfusihim. Fasyaitanu yabda'ul marhalatu wa hum yutimmunaha fahuwa yuridu minhum al-musyarakatu fi an yabtada'u ad-dhalala wa yadhhabu fihi kulla madhhab. Yuridu ay yatma'inna ila annahum yuqimuna bimuhimmatihi huwa. Yang bermaksud dan makna sesungguhnya syaitan yang hendak menyesatkan, maka mereka itu pun sesat dan mereka pun menyesatkan diri mereka. Dan syaitan fasyaitanu yabda, dan syaitan bermula dengan berperingkat-peringkat dan mereka menyempurnakannya, menyesatkan secara berperingkat-peringkat dan menyempurnakannya. Dan dia mengkehendaki manusia berkongsi untuk mencipta kesesatan, dan mereka berkongsi pada semua pendapat. Dan dia nak, yakni syaitan ni nak meyakinkan agar mereka melakukannya kerja dia, agar manusia melakukan kerja syaitan. Walau jaa bimasdaril fa'il madhkur lama zada an ma'na al-fa'lul madhkur, walakinahu jaa bil fa'li li ma'na wa jaa bil masdar li ma'na akhar, fajamma'a bainal ma'nayaini wa ma'nayani muradani wallahu a'lam. Kalau didatangkan dengan masdar fi'il yang disebutkan,
Nescaya, lama zada, nescaya tak ada tambahan. Nescaya tak ada tambahan tentang makna fi'il yang disebutkan tu. Walakinnahu ja'a, akan tetapi kalau didatangkan dengan fi'il, dia ada maknanya. Dan kalau didatangkan dengan masdar pula, ada makna yang lain. Maka kat situ ada dua makna lah. Dan kedua-duanya makna itu dikehendaki. Saling bersangkut paut. Saling sama-sama penting makna kedua-dua makna tersebut. Wa qad yasta'milu fi makani ma sighatu thumma ya'dilu fi makanin akhar an tilka as-sighah fayahulaha ila sighah ukhra bihasbi ma yaqtadhihi as-siyaqi wal ma'na. Faman dhalik qawluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Wa qad yasta'milu, kadang-kadang digunakan pada tempat yang sirahnya itu digunakan pada tempat yang lain. Tentang sirah yang disebutkan tu, maka ditukar kepada sirah yang lain, ungkapan yang lain. Perkataan tu kadang digunakan pada satu tempat yang lain, tapi boleh digunakan juga pada satu keadaan yang lain, menggunakan sirah yang sama, mengikut apa yang dikehendaki pada percakapan dan makna ungkapan, ataupun gaya bahasa yang nak disebutkan itulah. Faman dzalika qaulu ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan daripada kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Wallahu a'lam. Sekian pembentangan daripada saya, Saadatul Firdaus Midharullah, GB 03785. Assalamualaikum.